Okey, Bitcoin tuan-tuan ya, disimbolkan dengan BTC. Bitcoin adalah duit. Jadi Bitcoin ini sangat bernilai tuan-tuan. Berapa nilai Bitcoin? Okey, nilai satu Bitcoin ni tuan-tuan ya, satu Bitcoin nilainya lebih kurang. Kalau dalam USD sekarang ini lebih kurang 450 USD tuan-tuan. Satu Bitcoin. Kalau dalam RM lebih kurang 1,800. Satu Bitcoin. Kecil ke besar nilai dia tuan-tuan? Sangat-sangat besar ya, sangat-sangat bernilai. Itulah Bitcoin. Dia adalah sejenis duit, wang ataupun aset berbentuk digital ataupun juga disebut sebagai cryptocurrency. Kalau tuan-tuan pernah dengar istilah ini, cryptocurrency ataupun mata wang yang berbentuk digital, bukan dalam bentuk fizikal seperti duit note ataupun duit siling yang boleh dicetak ataupun ditempa. Jadi sifat dia adalah maya. Tetapi dia memiliki nilai yang sangat tinggi. Okey, sekiranya tuan-tuan nak semak sendiri ya harga semasa Bitcoin, tuan-tuan boleh pergi ke Google dan type masuk kat situ BTC USD. Yang ni kita nak bandingkan harga Bitcoin dengan dalam US dollar ya. Tuan-tuan akan dapat dia punya result kat sini. Inilah harga Bitcoin semasa tuan-tuan ya, ketika saya bercakap ini. Inilah nilainya. Okey, satu Bitcoin lebih kurang 450 US dollar. Kalau nak tengok dalam RM pula, tuan-tuan type lah BTC MYR. Okey, lebih kurang 1,800 Malaysian ringgit bagi satu Bitcoin. Itulah nilai Bitcoin tuan-tuan. Berapa besarnya nilai Bitcoin. Okey, Bitcoin ini tuan-tuan, dia sebenarnya bermula pada tahun 2009 di dalam keadaan tak ada nilai pun. Okey, sehinggalah setahun ataupun 18 bulan selepas itu, dalam bulan 6 tahun 2010, ketika berlaku satu peristiwa yang dikenali sebagai pizza termahal, the most expensive pizza in the world pada ketika itu tuan-tuan. Okay. Yang mana satu orang telah menawarkan 10,000 Bitcoin untuk 2 keping pizza pada ketika itu. Okay. Jadi bermulalah sejarah di mana Bitcoin mula mencipta nilainya yang pertama. Lebih kurang 10 sen lah satu Bitcoin secara kasarnya. Tapi itulah sejarah tercipta tuan-tuan. Tetapi sejak daripada tarikh itu, nilai Bitcoin telah melonjak. Sehingga sekarang ini kita lihat nilainya sudah menjadi USD 450. Bermakna faktor gandaannya adalah lebih kurang 4,500 kali tuan-tuan. 4,500 kali. Ialah 10 sen kepada 450 USD. Faktor gandaannya adalah 4,500. Dahsyat tuan-tuan ya, dia punya peningkatan nilainya. Dan kini Bitcoin menjadi rebutan setiap orang. Okay. Mereka yang tahu nilai Bitcoin, Bitcoin menjadi rebutan. Okay. Dan akibat daripada penawarannya yang terhad tuan-tuan. Penawarannya sangat terhad, jadi nilainya makin bertambah secara eksponensial. Okey. Bitcoin ini dihadkan penawarannya kepada maksimumnya hanya 21 juta. Bermula daripada tahun 2009 ketika program menggali Bitcoin ini ditanamkan ke dalam sistem internet oleh para programmer-programmer yang dahsyat dan hebat ketika itu. Mereka telah menetapkan jumlah maksimum yang boleh dilombong, okey, hanyalah 21 juta sahaja bermula tahun 2009 sampailah tahun 2140. Ini dia tuan-tuan. Kenapa Bitcoin menjadi sangat bernilai? Sebab penawarannya sangat terhad. Kenapa emas bernilai tuan-tuan? Kerana kewujudan emas itu terhad tuan-tuan. Dan oleh kerana dia terhad, dia menjadi rebutan. Kita ada statistik yang menunjukkan berapa sebenarnya jumlah emas yang wujud di atas muka bumi tuan-tuan yang telah digali ya. Okey, lebih kurang 171,300 tan sahaja. Ini sahajalah jumlah emas yang ditawarkan di atas muka bumi. Jadi disebabkan jumlah yang telah dikenal pasti sebagai terhad inilah, maka emas menjadi rebutan. Begitu jugalah halnya dengan Bitcoin tuan-tuan. Bitcoin menjadi sangat bernilai kerana jumlahnya telah pun ditetapkan hanya 21 juta Bitcoin sahaja
yang ditawarkan untuk dilombong sehinggalah tahun 2140. Jadi tuan-tuan bayangkan apa akan jadi pada harga apabila penawaran terhad dan permintaan semakin bertambah. Apa jadi pada harga tuan-tuan? Tuan-tuan belajar asas ekonomi, tuan-tuan patut tahu. Harga sudah tentu akan melonjak berganda-ganda mengikut kadar eksponensial. Okey, satu lagi sifat Bitcoin ini tuan-tuan, dia tidak dimiliki oleh mana-mana negara. Kalau tuan-tuan buka di dalam currency exchange, tuan-tuan tengok kalau MYR, okey, simbol MYR milik Malaysia. Kalau simbol USD milik Amerika. Kalau simbol pound milik Britain. Itu dia tuan-tuan. Kalau BTC pula milik siapa? Tidak ada simbol negara di sana tuan-tuan. BTC adalah milik Bitcoin. Oleh kerana dia tidak dimiliki oleh mana-mana negara, bermakna kita mempunyai kawalan sepenuhnya ke atas unit-unit Bitcoin kita. Tak tertakluk kepada peraturan mana-mana bank dan peraturan mana-mana negara. Ini adalah antara kelebihan menggunakan Bitcoin di dalam transaksi keuangan. Okey, katalah tuan-tuan ada duit 1 juta. Tuan-tuan simpan di bank. Alright. Besok tuan-tuan nak keluarkan 1 juta itu. Agak-agak boleh tak boleh tuan-tuan? Jawabnya tak boleh kan? Tuan-tuan nampak sendirilah di mana disadvantage-nya sekira kita menggunakan khidmat orang tengah ataupun khidmat pihak ketiga. Duit 1 juta ini tuan-tuan punya. Tetapi apabila tuan-tuan nak guna besok dalam keadaan urgent, tuan-tuan tak boleh nak keluarkan 1 juta ini. Kerana bank akan kontrol, bank akan pegang duit itu seolah-olah duit ni duit dia. Itu hakikatnya tuan-tuan. Jangan terkejut ya kalau saya cakapkan bahawa duit tuan-tuan sekarang ni telah pun menjadi milik bank. Tak payah cakap 1 juta lah tuan-tuan. Okey. Pada pukul 12.30 malam tuan-tuan cuba nak pindahkan duit secara online RM100 daripada satu akaun ke satu akaun. Dah tak boleh. Sebab pada ketika itu sistem keuangan tak berjalan. Ketika itu bank sedang menjalankan proses refresh system. Tuan-tuan tak boleh berbuat apa-apa. Tunggu ajalah sehingga sistem resume dan baru boleh buat transaksi. Tuan-tuan nak buat transfer interbank. Okey, nak buat transfer interbank. Nak buat immediate transfer. Okey. Okey, dia kata boleh immediate transfer. Tetapi tuan-tuan terpaksa kena ikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak bank, iaitu hanya sejumlah tertentu sahaja. Satu hari berapa? Mungkin 30,000. Maksimum itu sahaja. Walaupun tuan-tuan ada di dalam akaun bank tuan-tuan 100,000, tuan-tuan nak pindahkan 100,000 satu hari tak boleh. Duit siapa? Duit tuan-tuan. Siapa yang mengawalnya sekarang? Bank. Itu dia tuan-tuan. Jadi di dalam sistem Bitcoin ini, kita tidak lagi perlu bergantung kepada pihak bank ataupun pihak ketiga. Apatah lagi, dia tidak dimiliki oleh mana-mana negara. Kalau tuan-tuan tengok apa yang berlaku di negara seperti Cyprus dan Greece, tuan-tuan mungkin dapat rasakan kebimbangan. Apabila duit kita dikawal oleh bank dan duit kita dikawal oleh pihak ketiga. So di dalam Bitcoin ini tuan-tuan, kita tidak perlu terikat kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak ketiga. Itu antara kelebihannya. Bitcoin ini tuan-tuan hanya boleh terhasil dari proses mining, sama seperti emas. Okay. Kalau emas kita boleh dapat melalui perlombongan. Okay. Bitcoin juga sama, dia hanya boleh dihasilkan melalui proses yang dikenali sebagai mining ataupun perlombongan. Dan Bitcoin akan terhasil dalam bentuk blok-blok tertentu. Bitcoin akan dikeluarkan dalam blok-blok tertentu. Sekarang ini satu blok mengandungi 25 Bitcoin. Itu dia secara ringkasnya kita telah menjawab persoalan apa itu Bitcoin dan sedikit sifat-sifat Bitcoin di sini. Ini bukan detail ya tuan-tuan, saya bagi ini hanyalah sebagai superficial, sebagai overview sahaja. Sekiranya tuan-tuan nak tahu detail tentang Bitcoin secara lebih terperinci tuan-tuan boleh rujuk kepada website yang saya bagi di bawah ini, iaitu coindesk.com. Tuan-tuan pergilah kat sini. So dalam video singkat ini saya hanya bagi overview.
Okey, saya harap kita telah menjawab persoalan apa itu Bitcoin dan sedikit tentang sifat-sifat Bitcoin. Okey, kita jumpa lagi.